Tan Sri Yang di-Pertua, aktiviti R&D diperuntukkan RM364 juta dan diterajui dua kementerian utama, iaitu Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Selain itu, kerajaan menyediakan RM50 juta, antaranya untuk pertama, melaksanakan pembangunan dan pengkomersialan nanoteknologi di bawah Nano Malaysia Berhad dengan peruntukan RM16 juta. Kedua, memacu inovasi perniagaan melalui skim insentif penyelidikan bagi perusahaan dengan peruntukan RM5 juta. Ketiga, menyediakan dana modal teroka bagi membiayai melalui suntikan equity dalam syarikat berteknologi tinggi sektor E&E dan tenaga boleh diperbarui dengan ketersediaan dana RM10 juta. Dan keempat, menjayakan Malaysia Tech Olympics 2023 bagi menyokong idea inovasi dengan peruntukan RM7 juta. Syarikat Cult Kreatif yang dimiliki oleh 3 usahawan wanita telah berjaya menyediakan platform rangkaian yang memadankan bakat kreatif dengan bakal majikan industri kreatif. Bagi membantu lebih banyak syarikat pemula berinovasi berjaya di peringkat antarabangsa, Cradle Fund sebagai agensi penyelaras ekosistem startup Malaysia akan disediakan peruntukan RM50 juta. Ekosistem startup sewajarnya bukan sahaja untuk produk komersial semata-mata, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan isu sosial dan berkepentingan awam. Sehubungan itu, My Digital akan menyelaras usaha di antara ekosistem startup dengan agensi kerajaan bagi mencari penyelesaian berasaskan teknologi dengan isu utama yang dihadapi agensi kerajaan. Malaysia telah melancarkan DE Rantau, bagi mempromosi mobiliti profesional digital yang menyokong gaya hidup nomad. Bagi tahun 2023, di Rantau akan menyediakan 6 lokasi baharu melibatkan 2,000 penginapan sewa pendek yang diperakui sebagai hub nomad digital. Tahun depan, di Rantau dijangka memanfaatkan 120 syarikat pemula dan akan menyumbang lebih RM180 juta kepada ekonomi. Taman Teknologi Meranti kini dalam proses transformasi untuk menjadi hub inovasi bertaraf dunia dengan kluster seperti teknologi kesihatan dan pembuatan pintar. Bagi memulakan transformasi ini, kerajaan menyediakan peruntukan awal RM18 juta. Di samping itu, Meranti juga akan menerajui usaha selaku Badan Pengiktirafan Barangan, Perkhidmatan dan Teknologi Hasil R&D Tempatan yang kemudiannya akan diberi keutamaan dalam perolehan kerajaan. Tan Sri Yang di-Pertua, secara keseluruhan sektor agri-komoditi menyumbang RM20.4 bilion kepada KDNK suku kedua 2022. Bagi tahun 2023, kerajaan memperuntukkan RM2.6 bilion kepada Felda, Felpra dan Risda sebagai antara agensi utama yang mengawal selia aktiviti komoditi. Dasar Agri-Komoditi Negara 2030 menyasarkan kawasan bertanam getah sekurang-kurangnya 1.1 juta hektar menjelang 2030. Bagi mencapai sasaran ini, sejumlah RM315 juta disediakan untuk melaksanakan program pembangunan kawasan bertanam getah pekebun kecil bagi menggantikan pokok getah tua yang tidak lagi berhasil untuk manfaat 387,000 pekebun kecil. Selain itu, program pembangunan semula hasil baharu turut dilaksanakan bagi menggalakkan pekebun kecil meneroka pendapatan baharu selain getah seperti tanaman makanan jangka pendek dengan peruntukan RM40 juta. Bagi pensijilan minyak sawit mampan Malaysia ataupun MSPO telah berjaya meliputi 98% kawasan penanaman sawit. Kerajaan menyediakan RM70 juta bagi terus menambah baik tahap kelestarian industri sawit termasuk menggalakkan kitaran semula bahan sisa sawit. Kerajaan juga akan mempergiat usaha mempromosi dan kempen menangani anti minyak sawit di peringkat global. Levy pekerja asing pelbagai peringkat atau multi-tiered levy disasarkan untuk dilaksanakan menjelang tahun 2023. Melalui pendekatan tersebut, syarikat dengan bilangan pekerja asing tinggi seperti sektor perladangan dan pembinaan akan dikenakan kadar levy lebih tinggi. Kerajaan bercadang menyalur semula hasil levy tambahan untuk menyokong majikan membiayai inisiatif automasi. Dengan itu, dasar ini memberi insentif dan membantu majikan mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Dalam menggalakkan penghasilan dan pembelian barangan dan perkhidmatan tempatan, kerajaan akan pertama mempergiat usaha pendigitalan dan otomasi antaranya melalui galakan aktiviti e-dagang di bawah Matrade, MARA dan MDEC. Ini peruntukan RM59 juta. Kedua, memperkasa usahawan franchise di bawah program pembangunan kapasiti vendor 2.0 dengan geran penyelidikan dan pengkomersialan vendor 2.0 dengan peruntukan RM15 juta. Dan ketiga, menggalakkan pembelian produk buatan tempatan melalui kempen beli barangan buatan Malaysia dengan peruntukan RM10 juta. Tan Sri Yang di-Pertua, penerbitan filem berunsur patriotik sentiasa menambat hati rakyat.
Bermula dengan karya seni Sarjan Hassan dan Lieutenant Adnan yang digarap hebat hinggalah ke filem Olah Bola dan Mat Kilau. Semuanya memberi impak dalam mencambahkan benih cinta rakyat kepada negara. Kejayaan Mat Kilau dengan kutipan tertinggi dalam sejarah pastinya mendorong lebih ramai pengkarya menerbitkan filem seperti ini. Maka kerajaan akan menyediakan 50 juta ringgit sebagai dana penerbitan filem kenegaraan ataupun dekan bagi memacu industri kreatif tempatan. Kerajaan juga menyediakan dana kandungan digital berjumlah 102 juta ringgit bagi memasarkan produk penggiat seni dan menggalakkan penghasilan lebih banyak karya kreatif dan mala segar. Bagi menyokong penggiat industri mencipta kandungan kreatif berkualiti tinggi, sumbangan kepada tabung komuniti filem dan pembangunan filem kenegaraan di bawah FINAS akan diberi potongan cukai. Kerajaan juga bersetuju mengecualikan duty import dan cukai jualan ke atas peralatan studio dan produksi penggambaran. Malaysia amat kaya dengan seni dan budaya. Bagi mengelakkan khazanah seni menjadi lapuk dan ditelan zaman apabila tiada lagi anak bangsa mewarisinya, kerajaan akan mempergiat program merakyatkan seni, budaya dan warisan di peringkat akar umbi dengan peruntukan 25 juta ringgit. Tan Sri Yang di-Pertua, tahun ini telah memahat sejarah sukan yang amat membanggakan. Jalur gemilang berkibar megah di seluruh dunia. Kejayaan paling besar pastinya pengakhiran 45 tahun untuk bergelar juara di kejohanan badminton dunia melalui pasangan bergu lelaki nombor 1 negara Aaron Chia dan So Won Ching. Tahniah kami ucapkan dan terima kasih kepada semua wira negara yang telah mengharumkan nama Malaysia. Melihatkan kepada pentingnya program latihan dan fasiliti sukan yang terbaik, sejumlah 332 juta ringgit disediakan. Antaranya, pertama, 145 juta ringgit untuk menyelenggara, menaik taraf dan membina kemudahan sukan di seluruh negara. Kedua, 154 juta ringgit untuk menjayakan pembangunan ekosistem sukan yang menyeluruh melalui pencarian bakat baru, program latihan, kelengkapan fasiliti sukan hinggalah membawa negara ke podium sukan antarabangsa. Ketiga, 20 juta ringgit bagi membuka peluang belia terlibat dalam sukan pemotoran di platform yang betul melalui pembangunan Lita Drag. Keempat, 13 juta ringgit untuk pembangunan e-sukan. Dan kelima, potongan cukai bagi mereka yang menyumbang kepada NGO yang terlibat dalam pembangunan sukan di peringkat akar umbi. Kepada atlet para negara, kalian sentiasa memberi inspirasi. Kami turut merakamkan ucapan tahniah kepada semua atlet negara, semua atlet para negara yang berjaya menggenggam 36 emas di Sukan Para ASEAN. Bagi melahirkan lebih ramai atlet para bertaraf antarabangsa, 12 juta ringgit disediakan khas untuk pembangunan sukan OKU. Kebajikan atlet akan terus terpelihara. Kerajaan akan menyediakan peruntukan 5 juta ringgit kepada Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIB untuk tahun 2023 dan selanjutnya. Hasil tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi menunjukkan 1 daripada 2 orang dewasa mempunyai berat badan berlebihan. Kita juga kekal juara sebagai negara paling obes di Asia Tenggara. Ini adalah satu isu kelihatan awam yang perlu diambil berat. Kerajaan akan terus memupuk gaya hidup sihat bagi mengurangkan risiko penyakit tidak berjangkit melalui agenda Nasional Malaysia Sihat dengan peruntukan 15 juta ringgit. Esok ialah Hari Sukan Negara. Jadi kerajaan menyerulah seluruh keluarga Malaysia untuk luangkan sedikit masa beriadah demi memupuk gaya hidup lebih sihat. Pada tahun hadapan, kerajaan menyediakan 10 juta ringgit untuk meneruskan Hari Sukan Negara dan jelajah Fit Malaysia. Tan Sri Yang di-Pertua, sungguh pun kita berhadapan dengan kekangan fiskal, kerajaan percaya melalui pembangunan infrastruktur, ia akan menyokong pembangunan negara dengan lebih terangkum dan mengurangkan jurang di antara wilayah. Bajet 2023 menyediakan peruntukan perbelanjaan pembangunan sebanyak 95 bilion ringgit, iaitu yang terbesar pernah disediakan dan meningkat dengan ketara berbanding peruntukan 2022 sebanyak 75.6 bilion ringgit dan 2021 sebanyak 64 bilion ringgit. Daripada jumlah tersebut, 16.5 bilion ringgit disediakan bagi sektor pengangkutan melalui projek infrastruktur utama, terutamanya Lebuh Raya Pen Borneo, landasan kereta api berkembar Gemas Johor baru, ECRL, RTS Link dan Central Spine Road. InsyaAllah, jajaran Pen Borneo Negeri Sarawak dijangka siap sepenuhnya untuk manfaat rakyat Sarawak dan Pen Borneo Negeri Sabah pula akan siap menjelang 2024. Bagi meningkatkan kualiti penyampaian serta menyediakan persekitaran yang kondusif, kerajaan turut mengutamakan keperluan penambahbaikan dan penyelenggaraan aset termasuk jalan raya persekutuan serta bangunan kerajaan dengan peruntukan 11.4 bilion ringgit.
Kini projek MRT2 fasa 2 melibatkan stesen Kampung Batu ke Putrajaya Central telah hampir siap dan dijangka mula beroperasi pada Januari 2023 untuk manfaat penduduk Lebah Kelang. Berhubung projek MRT3 pula, ia merupakan komitmen kerajaan melengkapkan rangkaian rel Kuala Lumpur dengan jajaran sepanjang 50.8 km. MRT3 fasa 1 dijangka siap pada tahun 2028, manakala fasa 2 pada tahun 2030. Projek ini melibatkan kos RM50.2 bilion dengan unjuran perbelanjaan tahun 2023 sebanyak RM3.3 bilion. Tan Sri Yang di-Pertua, demi sejahtera keluarga Malaysia,